Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Um, Buat kawan-kawan yang cuba masuk, nanti kalau saya tak perasan, tolong WhatsApp dalam grup ya. Sebab once saya dah sharing screen, saya tak perasan kalau ada yang cuba masuk. Okey, jadi sebelum kita sambung dengan topik untuk minggu ni, saya nak maklumkan hari tu sepatutnya saya akan announce yang Kahoot Games tu minggu lepas, tapi masing-masing dah lupa kan. Ya. Okay, jadi tahniahlah kepada 3S ya, Syahira, Safiuddin dengan Syaril kan. Jadi mungkin Kahoot game ni saya tak boleh nak proceed lah untuk next topik sebab ada beberapa kawan-kawan kita yang tak boleh nak akses, susah nak akses Kahoot game dekat area rumah masing-masing kan. Jadi apa yang saya cuba masukkan dalam Google Form lah. Jadi tak adalah interaktif sangat tapi bolehlah awak jawab. Jadi saya cuba untuk selepas daripada setiap kelas, setiap minggu, habis daripada kelas tu saya nak awak semua jawab quiz lah, mungkin paling sikit pun 10 soalan. Jadi mudah je, multiple choice question kan. Jadi jawapan mostly ramai yang boleh jawab kalau tengok daripada result respon daripada quiz yang kedua tu. Tapi cuma ada beberapa yang mungkin awak mungkin tak berapa nak faham soalan tu kan, ataupun soalan saya mengelirukan. Jadi saya harap soalan-soalan ni take note supaya nanti soalan yang sama juga akan masuk dalam midterm ataupun final exam. Okay. Saya boleh nampak kucing saya jatuh di depan tu. Abaikan. Alright. Jadi minggu ni kita akan sambung kepada topik pertubuhan keanggotaan koperasi. Boleh nampak ke slide saya? Boleh. Okey. Boleh, madam. Jadi untuk topik ni sebenarnya agak kritikal sebagai seorang graduan ataupun lulusan pentadbiran koperasi ke atau perniagaan koperasi. Jadi awak kena tahu tentang macam mana cara nak tubuh koperasi. Sebab topik koperasi ni jarang-jarang kita dapat belajar dekat tempat lain. Contohnya dekat sekolah kita ada belajar tentang koperasi. Cuma secara detail ni kita tak belajar. Dan kalau awak pergi ke universiti yang lain, memang tidak ada topik khas tentang koperasi. Jadi iCoop dan juga IKM, Institut Koperasi Malaysia antara institusi yang fokus kepada koperasi. Sebab saya dulu masa belajar dekat universiti, memang kita tak belajar tentang undang-undang koperasi. Saya belajar ijazah sarjana muda undang-undang daripada UUM. Jadi bila saya masuk dekat Maktab Koperasi Malaysia, baru saya belajar balik tentang perundangan koperasi. Ya. Jadi sebab bila awak ni lulusan iCoop yang kita tahu tentang bidang tumpuan khas koperasi, orang akan tanya ya, macam mana ya nak tubuh koperasi? Macam mana nak daftar koperasi? Jadi kalau kita belajar koperasi, kita tak boleh nak jawab bila ada orang yang bertanya tentang tu, jadi agak
agak sedih lah bagi saya kan. Jadi macam kita tak mencapai lah matlamat kita. Jadi untuk hari ini kita akan tengok apa jenis-jenis koperasi yang boleh didaftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan apa syarat ataupun borang ataupun dokumen yang diperlukan kalau kita nak daftar koperasi, kemudian cara nak tubuh koperasi, ya macam mana nak daftar, apa kewajipan dan juga keanggotaan koperasi, apa syarat-syarat dan juga hilang kelayakan sebagai anggota, dan bila dah hilang kelayakan sebagai anggota, macam mana cara penyelesaian wang anggota dilakukan. Jadi kalau berdasarkan Seksyen 5, kalau saya sebut Seksyen 5, dia adalah merujuk kepada apa? Merujuk kepada Akta Koperasi. Jadi Seksyen 5 Akta Koperasi 1993, ada 3 jenis koperasi yang boleh didaftarkan, ya, iaitu koperasi asas, koperasi menengah dan juga koperasi atasan. Jadi kalau sekarang ni agak-agaknya ada berapa ribu koperasi yang didaftarkan di Malaysia? Siapa yang boleh jawab? Dia kena sediakan hadiah ke? 5,000. 5,000. Salah. 14,625. Ya, siapa yang bagi tahu tu? Amira. Amira. Betul, tepat sekali. 14,625 itu adalah berdasarkan angka statistik tahun 2019. Jadi tahun ni mungkin ada bertambah lagi ataupun tidak, sebab dia biasanya hujung tahun, awal tahun depan baru dia akan keluarkan untuk statistik tahun 2020. Jadi bayangkan ada 14,625 buah koperasi. Jadi rakyat Malaysia ni ada berapa juta orang. Jadi kemungkinan seorang individu, satu orang tu dia join lebih daripada satu koperasi. Jadi koperasi asas, koperasi menengah dan koperasi atasan. Koperasi asas kalau berdasar Seksyen 5, nak tubuh koperasi asas mestilah sekurang-kurangnya perlu ada 50 orang individu. Jadi 50 orang individu yang akan membentuk sebuah koperasi asas. Dan 50 orang individu ini mestilah memenuhi syarat-syarat kelayakan yang dinyatakan menurut Seksyen 26 Akta. Ya, dan juga dia mestilah tidak hilang kelayakan berdasarkan Seksyen 27 Akta Koperasi. Jadi kita tahu koperasi asas dia punya anggota adalah individu, orang, manusia. Berbanding koperasi menengah, koperasi menengah menurut Seksyen 5 Akta mestilah terdiri sekurang-kurangnya 2 buah koperasi asas. Jadi gabungan satu koperasi asas, ya, bergabung dengan satu lagi koperasi asas akan membentuk koperasi menengah. Yang mana tujuan koperasi menengah, ya, matlamatnya adalah untuk memberi kemudahan, ya, kepada koperasi-koperasi asas yang lain. Ya, jadi anggota kepada koperasi menengah adalah koperasi. Ya. Koperasi atasan pula adalah koperasi gabungan koperasi-koperasi asas dan juga gabungan koperasi menengah yang membentuk koperasi atasan. Jadi anggota dia bukannya orang tapi anggotanya adalah koperasi. Jadi ada 3 bentuk koperasi yang boleh didaftarkan dekat Malaysia. Ya, kalau berbanding kita tengok di luar negara, saya ambil contoh kalau di negara Jepun, koperasi atasan dia ada banyak. Contohnya koperasi dekat sana ada koperasi pertanian, koperasi pengguna, ya, koperasi perkhidmatan, koperasi dia ikut fungsi-fungsi koperasi kan. Ya, jadi dia pun setiap fungsi koperasi tu dia ada koperasi atasan dia. Contohnya koperasi pertanian dia ada apex ataupun koperasi atasan
yang memayungi koperasi-koperasi asas yang di bawah. Berbanding dekat Malaysia, kita cuma ada satu koperasi sahaja yang memayungi seluruh 14,625 buah koperasi di Malaysia, iaitu Koperasi Angkasa ataupun Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Jadi awak kena tengok apa beza koperasi asas, koperasi menengah dengan koperasi atasan. Seterusnya, macam mana kita dah tahu dah contohnya kita nak tubuh koperasi asas. Dan ada orang tanya macam mana nak tubuh koperasi? Jadi ini adalah secara ringkas yang saya buat dalam chart ni. Ini juga awak boleh dapatkan daripada website SKM Pertama, kena hubungi pejabat SKM yang terdekat. Sama ada pejabat SKM wilayah ataupun daerah ataupun pejabat SKM negeri. Jadi kita boleh call, dapatkan borang dan juga boleh juga permohonan dibuat melalui dalam talian. Dia ada kena isi dan kena upload dokumen dalam apps dalam online di website SKM. Kemudian bila dah isi permohonan borang lengkap, boleh hantar direct kepada pejabat SKM ataupun melalui online. Seterusnya bila dah hantar permohonan, kemudian kena tubuhkan jawatan kuasa penaja yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang. Yang mana 3 orang ini mempunyai kuasa ataupun bertugas untuk pertama kenal pasti aktiviti utama keperluan bersama anggota. Jadi 3 tugas fungsi jawatan kuasa penaja, dia kena pasti sebenarnya kita tubuh koperasi ni apa aktiviti utama yang kita nak buat. Contohnya kita nak buat pinjaman ataupun kita nak buat aktiviti peladangan. Jadi maknanya 3 orang jawatan kuasa penaja ini dia kena bersama-samalah memikirkan apa keperluan aktiviti utama koperasi. Yang kedua, bersama-sama menyediakan undang-undang kecil koperasi. Ini boleh dapatkan UUK seragam daripada SKM. Dia cuma identify dan fill in the blank lah. Maknanya kena identify siap-siap. Contohnya undang-undang kecil, apa nama yang koperasi kita nak tubuh, berapa orang lembaga, dekat mana kawasan operasi kita. Semua yang fill in the blank tu dia kena isi. Kemudian yang ketiga, menyediakan aturan kegiatan, macam mana cara nak dapatkan keanggotaan koperasi. Yang keempat, mendaftarkan bakal-bakal anggota, dan yang kelima, mengatur sesi penerangan. Kena jemput pihak SKM bagi sesi taklimat kepada bakal-bakal anggota. Maknanya bukan lagi anggota, dia bakal untuk jadi anggota, maknanya yang berpotensi untuk jadi anggota koperasi. Bila dah lepas sesi penerangan, jawatan kuasa kena buat mesyuarat agung permulaan koperasi. Jadi bila dah buat mesyuarat agung permulaan koperasi, barulah dia punya minit mesyuarat, kemudian borang dan sebagainya dihantar kepada SKM untuk didaftarkan. Jadi mesyuarat agung yang seterusnya, contohnya tahun ni kita buat mesyuarat agung permulaan, seterusnya mesyuarat agung kita tak panggil mesyuarat agung tahunan kali pertama. Sebab yang kali pertama tu adalah mesyuarat agung permulaan. Next, tahun yang berikutnya kita panggil mesyuarat agung tahunan yang kedua. Jadi ini flow macam mana kita nak tubuh koperasi. Boleh baca secara detail dalam garis panduan 12 Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Seterusnya menurut Seksyen 6, ini daripada yang saya bagi tahu flow tadi, kita dapatkan borang daripada SKM, pejabat SKM ataupun kita boleh nak isi online. Kemudian kena borang permohonan pendaftaran ni dia kena ditandatangani oleh bakal-bakal anggota dia. Sekurang-kurangnya, sekejap, saya kena refer balik Seksyen 6. Mestilah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang yang layak menjadi anggota. Borang kena sign 10 orang. Kemudian undang-undang kecil yang disediakan oleh jawatan kuasa penaja pun
perlu ditandatangani ya, dan kemudian kena hantar bersekali dengan minit mesyuarat agung permulaan. Ya, sama ada nak tubuh koperasi asas, koperasi menengah ataupun koperasi atasan, inilah dokumen-dokumen yang perlu dihantar kepada pejabat SKM. Ya, kemudian bila dah sediakan dokumen, dokumen yang borang, salinan undang-undang kecil, minit mesyuarat agung permulaan, ketiga-tiga dokumen itu dihantar kepada SKM bersekali dengan fee ataupun yuran yang ditetapkan oleh Peraturan Koperasi 2010 sebanyak RM100 untuk daftar koperasi dan juga daftar undang-undang kecil koperasi. Ya, adalah kadar fee yang ditetapkan adalah RM100. Dah bayar fee, ya, kemudian tiap-tiap koperasi yang didaftarkan, jika didaftarkan oleh SKM, hendaklah dengan liability terhad. Maksud liability terhad ini, ada lagi yang nak masuk ke? Okey. Maksud liability terhad ini adalah maksudnya tanggungan pemilik perniagaan tu dia hanya sehingga takat modal yang dilaburkan untuk perniagaan saja. Dia takkan melibatkan aset peribadi untuk tampung kalau berlakunya kerugian perniagaan. Jadi maknanya anggota koperasi, ya. Ada orang nak masuk? Ada orang nak masuk lagi? Okey, jadi maknanya liability terhad itu maksudnya pemilik ataupun anggota koperasi sebagai pemilik, dia akan tanggung rugi tu hanya setakat modal yang dilaburkan oleh anggota sahaja. Kemudian SKM juga ada kuasa untuk tak nak daftarkan sesuatu permohonan permohonan penubuhan koperasi. Ya, tapi kalau SKM tak nak daftarkan, koperasi dia ada hak untuk buat rayuan kepada pihak menteri. Ya, kalau sekarang ni menteri kita tu bawah MEDEK, bawah MEDEK, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh keengganan SKM untuk daftarkan sesebuah koperasi. Dan bila didaftarkan, koperasi, perkataan koperasi dia jadi perkataan yang pertama dan di akhirnya mestilah ada perkataan berhad. Ya, contohnya koperasi ABC berhad, koperasi XYZ berhad. Depan dia mesti ada perkataan K, belakang dia pun mesti ada perkataan berhad. Jadi kalau tak ada depan dan belakang ni, nama dia tak lengkap lah. Contohnya dia tulis koperasi ABC saja. Dia kena lengkap, belakang dia mesti ada berhad. Ya. Seterusnya Seksyen 8, ya, kalau kita nak tubuh koperasi menurut Seksyen 5, dia dah mengatakan mesti ada 50 orang individu. Tetapi Seksyen 8 memberi peruntukan khas, ya, SKM boleh selepas mengambil kira bilangan orang dalam kawasan operasi yang dicadangkan bagi koperasi itu untuk layak menjadi anggota dan jenis aktiviti yang dicadangkan, koperasi itu boleh terdiri daripada sekurang-kurangnya 20 orang. Contoh yang macam saya cakap minggu lepas lah, contoh kalau macam koperasi keluarga ataupun koperasi-koperasi golongan profesional yang sukar nak mendapatkan anggota, ya, sebab syarat-syarat dia, contohnya ahli keluarga ataupun golongan profesional yang ada lesen dan sebagainya. Jadi dia kena dapatkan kelulusan SKM memadai 20 orang boleh tubuhkan koperasi. Kalau di luar negara, ya, ada setengah negara yang 2 orang pun dah cukup untuk tubuh koperasi. Jadi kita kena tengoklah pro and con sesuatu perundangan tu dibuat. Contohnya kalau kita
meminimumkan bilangan untuk tubuh koperasi. Contohnya 3 orang, 5 orang tubuh koperasi. Jadi kita nampak betapa mudah je nak tubuh koperasi. Jadi angka ataupun peningkatan jumlah koperasi tu akan meningkat. Contohnya sekarang ni dah 14,000 koperasi yang mungkin kalau 5 orang boleh tubuh koperasi, angka 14 tu dia akan jadi banyak lah. Mungkin jadi 20,000, jadi 25,000, 30,000. Tetapi kualiti sesebuah koperasi tu kita tak dapat nak kawal. Ya, jadi mungkin SKM pun kena tambah bilangan staff ya, sebab nak kawal selia jumlah koperasi yang makin meningkat. Kalau sekarang 14,000 tapi tak semua 14,000 koperasi tu aktif. Ya, banyak juga koperasi yang daripada 14,000 tu dia adalah koperasi yang tidak aktif dan dormant. Ya, maksud dormant, koperasi dormant adalah koperasi yang dia tak buat aktiviti, dia juga tak menjalankan mesyuarat agung dan juga buat akaun dia diaudit dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Tak buat aktiviti, tak buat mesyuarat agung. Dia adalah koperasi dormant. Kalau koperasi tak aktif, koperasi tu dia tak ada aktiviti, tetapi tiap-tiap tahun dia masih lagi buat mesyuarat agung. Masih lagi ada akaun yang diaudit. Jadi SKM ada membuat pemutihan lah macam mana nak bersihkan balik ya koperasi-koperasi yang tak aktif dan juga dormant ni. Jadi kita tak nak bilangan koperasi banyak tapi kualiti koperasi tu dia tak dapat nak membantu sangat kepada perkembangan ekonomi negara. Ya. Kemudian Seksyen 9, ya, apabila koperasi didaftarkan, dia menjadi satu pertubuhan perbadanan dengan nama yang di bawahnya didaftarkan, ya, koperasi ABC Berhad, ya, didaftarkan yang kekal turun-temurun. Maknanya contohnya kalau anggota lembaga koperasi itu meninggal dunia, tak adalah koperasi itu terus terkubur. Ya, maknanya dia boleh dia kekal lah, maknanya kita boleh lantik anggota lembaga koperasi yang lain dengan pengurusan ya dan mempunyai meterai yang biasa. Meterai ni adalah cok mohon atau dalam bahasa Inggerisnya stamp lah. Cok mohon ni kalau macam contohnya kita tengok yang apa? Kalau dalam sijil kan, awak tengok yang ada cok merah, ada timbul tu. Itu kita panggil sebagai cap mohon. Dan dengan kuasa untuk memegang segala jenis harta alih dan tidak alih. Jadi bila koperasi telah didaftarkan, jadi satu pertubuhan perbadanan, ya, koperasi ada kuasa untuk pegang harta ataupun beli ataupun memperoleh segala jenis harta alih dan tak alih. Harta tak alih ni contohnya macam contoh harta alih ni harta yang boleh dipindahkan, contohnya macam cash, duit tunai, deposit, bond, debenture, apa lagi ya? Security, lesen, permit perniagaan, kenderaan, perabot. Itu semua adalah harta-harta alih ya yang boleh koperasi ada. Dan juga koperasi juga boleh pegang segala harta tak alih. Harta tak alih contohnya macam tanah, ya macam rumah, tempat kediaman, apartmen ke, kondo ke, ataupun ruang sewa ataupun rumah kedai, itu dikira sebagai harta tak alih yang koperasi boleh beli, punya, dapat dan kemudian membuat kontrak, membuat jual sewa beli kontrak, memulakan dan membela guaman. Maknanya dia boleh disaman dan dia juga boleh menyaman ya dan prosedur undang-undang yang lain dan membuat segala benda yang perlu bagi maksud sebagainya yang ia ditubuhkan. Jadi kalau awak baca ayat akta ni dia agak susah lah nak faham kan. Jadi cuba ambil yang mana saya dah boldkan. Dan kemudian Seksyen 10, ya, apabila koperasi didaftarkan,
koperasi akan dapat satu perakuan pendaftaran koperasi. Ya, koperasi akan dapat satu sijil yang menyatakan koperasi ini telah didaftarkan, nama koperasi didaftarkan bila dengan nombor sijil pendaftaran koperasi. Ya, jadi bila dah dapat perakuan pendaftaran, ya, ia menjadi satu keterangan yang konklusif. Ya, jadi keterangan yang konklusif ni maksudnya dia adalah satu keterangan yang tidak boleh dipertikaikan, bahawa koperasi tersebut telah didaftarkan dengan sewajarnya. Kemudian Seksyen 10A dan Seksyen 10B saya dah bincang minggu lepas berkenaan tentang pengemukaan diri sebagai koperasi dan juga larangan penggunaan perkataan koperasi. Seksyen 10A, ya, tidak ada seorang pun boleh mengemukakan dirinya sebagai koperasi ataupun menyatakan bahawa dia atau mana-mana orang lain menjalankan urusan suatu koperasi. Maknanya dia mengemukakan diri, dia menyamar sebagai wakil koperasi padahal dia bukanlah, ya, mana-mana koperasi yang berdaftar. Jadi kalau didapati bersalah, dia boleh didenda tidak melebihi RM5 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya. Kalau baca penalti yang dinyatakan dalam akta macam banyaknya RM5 juta kan. Ya. Tapi kalau tengok RM5 juta ni, dia hanya shilling price saja. Maknanya mahkamah kalau disabitkan kesalahan, mahkamah tak boleh nak denda lebih daripada RM5 juta. Dia mungkin, ya, mahkamah boleh denda RM100,000, ya, RM500,000, RM1 juta, tapi tak boleh lebih daripada RM5 juta. Sama juga begitu dengan Seksyen 10B. Tidak ada seorang pun selain satu koperasi boleh berdagang, menjalankan apa-apa urusan di bawah apa-apa nama atau gelaran yang perkataan koperasi, kooperatif, kooperatif atau koop. Jadi dia letakkan dalam dia punya surat, ya, brosur, flyers dan sebagainya yang menunjukkan representasi bahawa dia adalah koperasi. Walhal dia bukanlah koperasi. Jadi penaltinya pun sama. Jika didapati bersalah, RM5 juta ataupun tak lebih 5 tahun penjara. Dan juga sebagai tambahan didenda harian RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan. Saya pernah baca dalam satu kes, saya tak ingatlah nama kes koperasi itu apa. Dia individu tersebut, dia bukan wakil koperasi, tapi dia menyamar, dia kata dia adalah pengurusi koperasi ABC Berhad. Ya, kemudian dia collect deposit daripada orang awam. Ya, dia buat simpanan lah, dia buat skim simpanan khas daripada, dia collect deposit daripada orang awam. Dia collect lebih, tak ingat berapa juta, dia lebih daripada RM5 juta. Tapi bila dia disabitkan kesalahan, ya, didenda oleh mahkamah, dia collect, contohnya dia dapat hari tu, ni saya tak ingat lah, ni saya reka, tapi beginilah maksud kes tu. Contohnya dia collect deposit RM500,000. Tetapi dia didenda oleh mahkamah hanya RM100,000 sahaja. Jadi nampak dekat situ, dia kata dia untung lah. Ya, dia dapat RM500,000, bayar dekat mahkamah RM100,000. Jadi dia untung RM400,000 dekat situ. Jadi walaupun nampaknya macam dia untung, ya, tetapi dekat dunia sajalah kan dia untung. Ya, dekat di hereafter nantinya dia akan bertanggungjawab lagi lah. Ya. Itu Seksyen 10A dan Seksyen 10B. Kemudian Seksyen 11 berkenaan tentang alamat berdaftar koperasi. Setiap koperasi yang berdaftar, dia kena ada alamat. Ya, yang mana alamat ni jadi satu alamat untuk perhubungan dia dengan, contohnya alamat untuk dia maklumkan kepada SKM, ya, ataupun IKM, ataupun dia punya bisnes lah, ya, dia punya supplier ke apa dan sebagainya, dia mesti ada alamat. Kalau contohnya koperasi yang dia tidak ada office, ya, dia akan gunakan, mungkin contohnya dia akan gunakan alamat rumah
alamat rumah pengerusi sebagai alamat koperasi. Ya, ataupun ada juga koperasi, contohnya koperasi-koperasi yang di kampung, mereka akan gunakan alamat koperasi, alamat contohnya alamat balai raya ataupun alamat masjid ya, sebagai alamat perhubungan untuk koperasi ya, dengan third party yang lain. Dan setiap koperasi yang berdaftar, ya, dia hendaklah mempamerkan semua nama berdaftar koperasi di setiap cawangan-cawangan koperasi. Contohnya kalau koperasi tu dia ada 10 cawangan. 10 cawangan tu kena pamerkan nama berdaftar koperasi. Dan juga kalau contohnya koperasi tu dia ada logo, dia ada akronim, nama dan logo tu pun dia kena dapat kelulusan daripada pihak SKM. Ini boleh refer pada Seksyen 12 Akta Koperasi Malaysia. Seterusnya, Seksyen 13 Akta, ini adalah dokumen-dokumen yang hendaklah disediakan oleh koperasi ya, secara yang hendaklah disediakan oleh lembaga koperasi di pejabat koperasi yang boleh disemak ataupun yang boleh diperiksa mana-mana anggota koperasi secara percuma. Ya, maknanya salinan akta, peraturan, perintah, arahan, garis panduan, salinan undang-undang kecil, ya, akaun teraudit terakhir, senarai anggota lembaga, nama ketua pegawai eksekutif ataupun CEO dan juga senarai pegawai-pegawai. Semua dokumen-dokumen ini perlu ada di pejabat koperasi. Kalau ada anggota koperasi yang datang pejabat, contohnya dia nak tengok, dia jumpa kerani ataupun pengurus, dia kata, saya nak tengok akaun koperasi. Boleh tak koperasi bagi? Boleh tak pengurus bagi? Jadi, kalau ikutkan menurut Seksyen 13, pengurus hanya boleh bagi akaun teraudit sahaja. Contohnya tahun tu, akaun belum audit lagi. Maknanya pengurus tak bolehlah nak bagi anggota tu untuk semak akaun yang belum diaudit. Hanya akaun teraudit terakhir saja yang boleh disemak oleh anggota. Jadi ada juga semua senarai-senarai ini, ada setengah koperasi yang ada website, yang ada blog, dia akan upload lah dalam website-website. Seterusnya, okey, sebelum saya terlupa, nama ketua pegawai eksekutif, ada setengah koperasi yang dia tidak ada CEO. Memadailah jika sesebuah koperasi dia ada pengurus koperasi. Tetapi ada juga koperasi yang dia tidak ada pun pengurus koperasi. Pengerusi itulah pengurus koperasi pun ada juga. Kemudian subsection yang kedua, mana-mana koperasi, okey, kalau tak sediakan dokumen-dokumen tersebut, ya, jika koperasi didenda tidak melebihi RM200,000. Kalau contohnya pengerusi lembaga dah bagi arahan kepada contohnya pengurus koperasi lah, ya, untuk sediakan dokumen-dokumen berikut, tetapi dia tak buat, ya, ini boleh dikenakan kepada mana-mana pegawai koperasi, boleh didenda tidak melebihi RM200,000 ataupun 1 tahun penjara ataupun kedua-duanya. Jadi kena tengoklah konteks kesalahan tu dibuat oleh siapa. Adakah oleh koperasi ataupun mana-mana pegawai koperasi. Jadi kalau pegawai koperasi, boleh tengok dalam tafsiran di Seksyen 2 Akta, siapakah pegawai koperasi. Next, 18 Seksyen 14. Selain daripada dokumen-dokumen yang perlu disediakan di pejabat koperasi, ya, menurut Seksyen 14, 3 dokumen ini ataupun 3 item tiga perkara ini perlu diserahkan kepada pihak SKM. Yang pertama, senarai anggota lembaga tidak lewat daripada 15 hari selepas mesyuarat agung tahunan. Kenapa saya kata tidak lewat 15 hari selepas mesyuarat agung tahunan?
biasanya selepas mesyuarat agung tahunan dia dilaksanakan, ya, habis dia mesyuarat agung tahunan, terus akan buat mesyuarat lembaga pertama. Jadi antara agenda ataupun fungsi dalam mesyuarat lembaga pertama adalah untuk melantik 3 office bearer yang penting, ya. Contoh iaitu pengerusi, bendahari dan juga setiausaha. Sorry, ya. Lepas habis dia mesyuarat agung, sebelum pergi makan, ya, sebab bila dalam mesyuarat agung setiap tahun ada pemilihan anggota lembaga koperasi yang baru. Jadi mungkin pengurusi turun, ya, ataupun bendahari mana-mana akan turun. Jadi lepas habis mesyuarat agung tahunan, sebelum pergi makan, ya, kesemua lembaga ataupun barisan lembaga yang baru yang dilantik ni, dia akan berkumpul, ya, untuk buat lantikan 3 jawatan yang penting tu, iaitu pengurusi, setiausaha dan bendahari. Ya, sebab kalau dia tak lantik 3 jawatan ini, jadi susahlah kalau contohnya koperasi nak sign check. Siapa nak sign check, nak uruskan dengan bank, pertukaran nama dan sebagainya. Ya, senarai anggota lembaga kena hantar kepada SKM tidak lewat 15 hari selepas mesyuarat agung tahunan. Yang kedua, lembaga kena hantar minit-minit segala minit mesyuarat agung tidak lewat 30 hari selepas mesyuarat agung tahunan dilaksanakan. Ya, dalam tempoh 15 hari hantar senarai anggota lembaga koperasi. Dalam tempoh 30 hari kena siapkan minit mesyuarat agung dan hantar kepada SKM. Dan biasanya siapa yang buat minit mesyuarat agung tahunan? Ya, kalau ada setengah koperasi, dia akan lantik pengurusan ataupun kaki tangan dia lah. Ya, atau juga koperasi yang dia melantik anggota dia, ya, untuk mencatat minit dan juga menulis minit. Ada juga koperasi yang memang setiausaha sendiri yang catat minit dan tulis minit, ya. Walaupun kerani ataupun anggota yang catat minit, yang sign dalam minit mesyuarat agung itu mestilah setiausaha koperasi. Dan seterusnya, apa-apa maklumat yang dikehendaki oleh SKM berhubung penubuhan, keanggotaan, pengendalian kewangan termasuk minit mesyuarat lembaga koperasi perlu dihantar kepada SKM. Nah, ini dia punya kadar penalti lah. Kalau tak buat, awak semua boleh baca sendiri, ya. Seterusnya, Seksyen 15 berkenaan tentang daftar anggota. Apa-apa daftar atau senarai anggota yang disimpan oleh mana-mana koperasi berdaftar hendaklah menjadi keterangan prima facie tentang nama, alamat, nombor IC, nombor anggota dan pekerjaan seorang anggota dan tarikh dia jadi anggota dan terhenti menjadi anggota. Jadi maknanya keterangan prima facie ni maksudnya keterangan yang meyakinkan mahkamah bahawa keterangan yang dikemukakan tu adalah mencukupi untuk memastikan wujudnya satu-satu elemen utama. Jadi kalau ada pertikaian dan sebagainya, ya, boleh dijadikan satu keterangan yang konklusif dan prima facie yang tak boleh disangkal lagi. Ya, sekali pandang kita dah tahu dah. Kemudian Seksyen 26. Ya, jadi kita tengok Seksyen 5 adalah untuk tubuhkan koperasi asas kena ada sekurang-kurangnya 50 orang yang cukup syarat layak menjadi anggota koperasi. Berdasarkan Seksyen 26 Akta, ada 3 perkara yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga untuk menimbang mana-mana permohonan kelayakan menjadi anggota koperasi. Pertama, dia mestilah warga negara Malaysia. Ya, in fact kalau dia ada PR pun, permanent resident, dia tak boleh jadi anggota koperasi di Malaysia. Ya, nak jadi anggota koperasi di Malaysia, mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, mestilah berumur 18 tahun ke atas. Age of majority di Malaysia adalah 18 tahun. Ya, sebab kita nak mengundi pun mestilah berumur 18 tahun ke atas. Bagi koperasi dewasa, 18 tahun ke atas. Ya, untuk koperasi sekolah, ya, mestilah sekurang-kurangnya
berumur 12 tahun dan ke atas. Sebab itu di sekolah rendah tak ada koperasi yang berdaftar. Hanya di sekolah menengah saja. Dan yang ketiga, dia mesti ada salah satu. Sama ada bermastautin ataupun bekerja ataupun ada tanah di kawasan operasi koperasi. Bermastautin ni maksudnya saya menetap, tinggal rumah dia. Dia memang duduk dekat situ. Contohlah kawasan operasi koperasi ABCD Berhad adalah di Selangor. Jadi maknanya saya bermastautin. Rumah saya memang dekat Selangor. Ataupun saya tak duduk kat Selangor. Rumah saya dekat Nilai. Nilai tu di Negeri Sembilan. Tapi saya bekerja di Selangor. Pun boleh. Ataupun saya tak duduk Selangor. Saya duduk Nilai. Tapi saya bekerja dekat Melaka. Tapi saya ada tanah dekat Selangor. Saya ada rumah. Saya ada tanah. Saya ada hartanah dekat Selangor. Jadi dia mesti ada salah satu. Sama ada bermastautin, bekerja ataupun mempunyai tanah di kawasan operasi. Yang pertama, awak semua kena ingat kena ingat apa itu kawasan operasi koperasi. Siapa yang ada? Ain ada Ain? Kan ada 2 Ain dalam kelas ni. Oh, Ain tak masuk. Azwin ada Azwin? Azwin pun tak ada. Tapi Azwin ada di sini. Aisyah ada. Aisyah Aminuddin. Ke semua orang just left je ni? Dia ada. Siapa tu? Aisyah? Aisyah. Aisyah, bagi pendapat Aisyah, kawasan operasi koperasi tu kawasan apa? Agak-agaklah pandangan Aisyah. Aisyah? Tak tahulah. Tak tahu. Haslin? Ya, saya. Apa itu kawasan operasi? Lama ni nak tunggu ni Haslin. Tak pasti. Tak pasti ya. Tak pasti. Siapa yang ada pandangan? Rowena? Anne? Madam, saya rasa kawasan operasi tu kawasan yang koperasi tu buat operasi dia di sana. Kawasan dia beroperasi di sana, maksudnya kawasan dia buat bisnes ke? Ya. Okey. Siapa lagi ada pandangan? Kawasan di mana koperasi tu boleh mendapatkan anggota ni. Ya, itulah jawapannya sebenarnya. Kawasan operasi koperasi adalah dekat mana koperasi boleh dapatkan anggotanya. Bukan koperasi boleh menjalankan aktiviti perniagaan. Nak buat bisnes kat mana-mana boleh buat. Contohnya macam contoh saya cakap tadi, kawasan operasi koperasi adalah di Selangor.
Jadi kalau nak buat bisnes dekat Melaka, Johor, in fact nak pergi Indonesia, Singapore, Thailand, United Kingdom, semua pun boleh nak buat bisnes. Tetapi kawasan operasi koperasi adalah dekat mana koperasi boleh dapatkan anggota dia. Contoh kawasan operasi koperasi di Selangor. Contohnya saya warga negara Malaysia, okey cukup tik, boleh tik. Umur 18 tahun, okey dah cukup. Okey, kena tengok pula antara tiga ni, bermustautin, bekerja atau mengiah tanah. Adakah saya bekerja di Selangor? Okey. Ataupun adakah saya mempunyai rumah di Selangor, bermustautin, tinggal, memang saya duduk dekat Selangor. Ataupun saya mempunyai tanah dekat Selangor. Ya, dia kena tengok mesti ada salah satu. Tidak semestinya kena ada tiga-tiga. Kalau dia hilang tiga-tiga, maknanya dia hilang kelayakan sebagai anggota koperasi. Okey, boleh jelas ke tentang kawasan operasi? Boleh. Alright. Seterusnya tentang hilang kelayakan menjadi anggota koperasi ataupun bila nak menjadi anggota koperasi, lembaga kena tengok selain daripada kelayakan menjadi anggota, tiga yang di atas tu, tengok adakah orang ni gila ke? Ya, kalau dia seorang yang tidak upaya dari segi mental, dia tidak layak menjadi anggota. Ataupun bila dia dah menjadi anggota koperasi, tiba-tiba dia gila lah saya kata, ataupun tak upaya dari segi mental. Dia automatik hilang kelayakan menjadi anggota. Yang kedua, dia adalah seorang yang diisytiharkan bankrupt, ya, menurut Akta Kebankrapan, ya, daripada Bankruptcy Act yang belum dilepaskan. Sebab bila seseorang diisytiharkan bankrupt, dia tidak selama-lamanya bankrupt. Ya, ada satu masa dia akan dilepaskan daripada kebankruptan dia. Jadi kalau sekarang ni, kalau dulu-dulu orang sangat takut kalau dengar tentang bankrupt ni. Tetapi sekarang ni dia bukanlah menjadi satu ketakutan kepada mana-mana orang yang telah diisytiharkan bankrupt. Sebab once bila kita dah diisytiharkan bankrupt, ya kita jadi macam orang barulah. Ya, cuma banyaklah komplikasi yang lainnya. Ya, contoh kita tak boleh nak buat pinjaman dan sebagainya. Ini kena baca lainlah tentang kebankruptan. Yang ketiga, ya, hilang kelayakan kalau masih lagi berkuat kuasa sabitan atas kesalahan boleh daftar. Maksud kesalahan boleh daftar ni adalah kesalahan-kesalahan yang telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Penjenayah dan orang-orang yang tidak diingini. Jadi dalam akta tu ada disenaraikan semua kesalahan-kesalahan boleh daftar. Ya, contoh kesalahan boleh daftar adalah semua kesalahan di bawah kanun keseksaan ataupun penal code dan juga akta kesalahan pilihan raya, akta immigration, banyak lagi akta. Contoh kesalahannya adalah seperti kesalahan merogol, membunuh, mencuri, pecah rumah, khianat, buat pemalsuan, forgery, itu adalah kesalahan boleh daftar. Dan yang keempat, hilang kelayakan menjadi anggota jika dia telah dibuang menjadi anggota koperasi di bawah akta koperasi ini. Ya, kalau dia telah dibuang menurut akta ini, dalam tempoh 1 tahun dia dibuang tu, dia tak boleh menjadi mana-mana anggota koperasi yang lain dalam tempoh 1 tahun. Ya, jadi lembaga koperasi bila dapat borang permohonan mana-mana individu yang nak jadi anggota koperasi, dia kena semak lah semua perkara-perkara ni. Dia kena timbang. Dia tak boleh nak simply, okey, kita luluskan permohonan semua-semua, ya. Dia kena ada syarat-syarat kelayakan dia. Dan kemudian Seksyen 28, anggota tidak boleh menggunakan hak sehingga dibuat bayaran wajar. Tidak ada anggota boleh gunakan hak sebagai anggota jika dan sehingga dia telah buat apa-apa bayaran kepada koperasi itu berkenaan dengan keanggotaannya atau telah memperoleh apa-apa kepentingan. Maknanya, bila mana-mana orang dia nak jadi anggota koperasi, dia akan isi borang kan. Ya, jadi bila isi borang, kemudian dia akan bayar sekali dengan fee masuk. Hantar kepada
koperasi. Koperasi bila diterima borang permohonan, ya, lembaga kena timbang permohonan tersebut, kena semak dari segi kelayakan dan sebagainya. Ya, selagi kemudian dia diterimalah, contohnya kita dah terima permohonan keanggotaan seorang ni. Ya, orang tu dia tak boleh dia menggunakan hak. Maksud hak ni, hak dia untuk hadir pergi mesyuarat agung, hak dia untuk membuat pinjaman dengan koperasi, ya, hak dia untuk apa lagi ya? Apa-apa hak-hak yang perlu dia ada sebagai seorang anggota koperasi. Selagi dia tak buat bayaran. Jadi bayaran kat sini adalah merujuk kepada, kita kena refer kepada undang-undang kecil koperasi masing-masing. Ya, menurut undang-undang kecil koperasi, dia akan cross refer balik kepada Seksyen 28 Akta. Tiap anggota yang telah menjelaskan bayaran sekian-sekian-sekian share boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liability sebagai anggota koperasi. Jadi, bayaran wajar yang dinyatakan dalam Seksyen 28 ini adalah merujuk kepada modal share ataupun saham. Sebab setiap koperasi dia punya jumlah saham dia adalah berbeza-beza. Koperasi A mungkin saham dia adalah RM100. Koperasi B mungkin saham dia RM500. Ya. Jadi kalau anggota tersebut dah bayar, contohnya dekat sini RM100 share, barulah dia boleh menggunakan hak-hak. Contohnya nak pergi mesyuarat, hadir mesyuarat agung, nak pergi mengundi di dalam mesyuarat agung, ya, nak menggunakan perkhidmatan koperasi. Ini menyatakan tentang kewajipan dia sebagai anggota koperasi. Jadi kalau saya kata modal share ni adalah juga merujuk kepada modal saham. Okey. Kemudian Undang-Undang Kecil 21, ya, bila kita dah diterima menjadi anggota koperasi, ya, keanggotaan boleh terhenti apabila berlaku 3 perkara, iaitu mati, ya, ataupun yang kedua, kita sendiri nak tarik diri daripada menjadi anggota koperasi, ataupun kita telah ditamatkan keanggotaan, ya, menurut Undang-Undang Kecil 23. Dan menurut Undang-Undang Kecil 21, lembaga koperasi ada kuasa untuk memecat anggota yang melakukan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, kalau didapati anggota itu buat akuan palsu. Ya, sebab bila dia nak jadi anggota koperasi, dia isi borang, dia bayar fee masuk, kemudian diterima, dia jelaskan pula bayaran modal share ataupun modal saham dia, dan dia akan sign satu ikrar. Ya, ikrar menyatakan dia akan mematuhi segala undang-undang kecil koperasi dan juga menggunakan hak seperti sekian. Ya, kalau didapati dia buat akuan palsu, lembaga ada kuasa untuk pecat. Yang kedua, lembaga boleh pecat anggota yang hilang kelayakan menurut Seksyen 27. Seksyen 27 tu kalau awak ingat, sama ada dia apa? Dia gila, dia bankrupt, dia telah disabitkan kesalahan ataupun dibuang menjadi anggota koperasi. Dan kemudian yang ketiga, dia ditamatkan keanggotaannya menurut Undang-Undang Kecil 23. Yang keempat, ya, anggota tersebut gagal menjelaskan share minimum mengikut undang-undang kecil. Ya, share minimum tadi contohnya kalau saham ataupun share kita 100, dia gagal nak bayar saham RM100 itu dalam tempoh, contohnya bila dah diterima menjadi anggota, dia kena penuhkan saham dia dalam tempoh 3 bulan. Contohnya bulan pertama dia bayarlah RM30, bulan yang kedua dia bayar RM30, bulan yang ketiga dia bayar RM40. Jadi cukuplah RM100. Ada anggota yang dia tak ada masalah, dia boleh bayar terus RM100. Ya. Dan juga ada juga anggota yang dia dalam tempoh 3 bulan setelah diterima permohonan keanggotaan, dia tak bayar share minimum. Jadi anggota lembaga koperasi dia tak boleh nak simply pecat anggota tersebut. Anggota lembaga koperasi dia kena tanyalah dulu
Ya, dia kena call ke, SMS ke, tanya apa masalah. Kenapa tak cukupkan modal saham koperasi? Dia tak berminat dah ke? Kena tanya. Dan yang kelima, lembaga ada kuasa untuk pecat anggota yang gagal menjelaskan modal yuran dalam tempoh berapa bulan berturut-turut tanpa kebenaran lembaga. Jadi ada beza modal yuran dengan modal share. Modal share adalah merujuk kepada saham, saham koperasi. Modal yuran adalah merujuk kepada aktiviti kredit yang dijalankan oleh koperasi. Ya, modal yuran hanya dibayar kepada koperasi yang menjalankan aktiviti kredit ataupun pinjam meminjam. Sebab nak bagi pinjaman kepada anggota, koperasi kena ada sumber kewangan. Dari mana sumber kewangan koperasi diperoleh untuk bagi pinjaman pada anggota? Datangnya daripada modal yuran. Modal yuran ni kena bayar setiap bulan kepada koperasi. Sebab itu ada koperasi yang buat pemotongan lah. Ada buat potongan angkasa. Itu kalau buat pinjaman. Jadi modal yuran ni kena dibayar setiap bulan kepada koperasi. Jadi kena beza. Kalau ada orang kata, tak, saya join koperasi ni, saya bayar sekali je seumur hidup. Jadi kalau awak fikirkan balik koperasi College I-Co-op, berapa kali bayar modal kepada koperasi? Bayar sekali je kan masa mula-mula daftar masuk jadi student I-Co-op. Ya, potong berapa ringgit? RM100 kan? Ya. RM100 saja. Jadi setiap bulan awak tak ada bayar modal yuran. Bermakna koperasi College I-Co-op dia tidak ada buat aktiviti kredit ataupun aktiviti pinjam meminjam. Okey. Kemudian Undang-Undang Kecil 22, macam mana kalau anggota nak tarik diri? Boleh ke? Kena ingat balik prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama iaitu keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Dia sukarela nak join jadi anggota koperasi. Kalau dia dah tak berminat nak jadi anggota koperasi, dia merajuk ke apa jua alasannya, pun koperasi, lembaga koperasi dia tidak boleh menyekat kalau ada anggota yang nak tarik diri. Tetapi anggota kenalah beri notis dalam tempoh berapa bulan kepada lembaga. Jadi kalau yang ... ni, ini setiap koperasi dia mungkin berbeza lah. Ya, bergantung kepada undang-undang kecil koperasi masing-masing. Kemudian Undang-Undang Kecil 23, penggantungan dan penamatan anggota. Lembaga boleh gantung anggota jika majoriti lembaga berpuas hati bahawa anggota itu telah bertindak mengikut satu cara yang memudaratkan kepentingan koperasi atau telah melakukan perkara-perkara A, B, C, D, E. Jadi maknanya dia tak boleh nak terus pecat, tetapi dia hanya gantung sahaja. Ya, maknanya bila gantung, perkara ni perlulah dibawa ke dalam mesyuarat agung untuk diputuskan. Yang pertama, kalau anggota tersebut merujukkan pertikaian ataupun dia buat aduan selain daripada pihak SKM, ataupun dia contohnya dia terus pergi ke mana-mana pihak selain daripada SKM. Ya. Yang kedua, dia buat kenyataan akhbar atau media massa mengenai koperasi tanpa kebenaran lembaga. Terus dia buat press conference, press statement tentang koperasi tanpa kebenaran lembaga. Ini banyak kes juga yang telah dilaporkan. Ya. Yang ketiga, kalau ada anggota yang buat tuduhan palsu ke atas lembaga ataupun anggota, bekas anggota ataupun pekerja. Ya, padahal benda tu adalah benda yang salah. Yang keempat, anggota tersebut memburuk-burukkan koperasi sehingga mencemar nama baik dan menjejaskan urusan perniagaan, ataupun anggota bertindak di luar etika mesyuarat di dalam mana-mana mesyuarat sehingga menjejaskan perjalanan mesyuarat. Tak tahulah apa yang dia buat. Mungkin dia baling kerusi ke, dia bertumbuk ke dalam mesyuarat agung. Jadi lembaga ada kuasa untuk menggantung sahaja anggota tersebut.
Jadi macam mana proses dia? Bila dia dah gantung, ya, anggota tersebut perlulah diberitahu secara bertulis mengenai tuduhan yang jelas terhadapnya, dan anggota tersebut perlu diberi peluang untuk menyatakan sebab mengapa keanggotaannya tidak boleh digantung. Maknanya setiap orang ada right to be heard. Maknanya ada hak untuk didengar. Dia boleh menjawab baliklah terhadap pertuduhan yang dinyatakan oleh lembaga. Anggota berkenaan perlu diberi peluang untuk menyatakan sebab secara bertulis dalam tempoh 21 hari kenapa keanggotaan beliau tidak boleh digantung dalam tempoh 21 hari. Bila dah dapat pertuduhan bertulis daripada lembaga, anggota yang tertuduh tu dia perlu menjawablah respon. Dan kemudian perkara ini perlu dibawa ke dalam mesyuarat agung yang terawal dan dijadikan sebagai agenda yang pertama, dan anggota yang digantung hendaklah diberitahu secara bertulis tidak lewat 15 hari. Maknanya kita bagi notis untuk dia hadir mesyuarat agung untuk bela diri. Jadi maknanya contoh kalau dia digantung bulan September ni, next mesyuarat agung kita bulan 12. Jadi bulan 12 tu agenda yang pertama adalah membincangkan tentang penggantungan dan penamatan anggota tersebut lah. Kita tak naklah jadikan agenda dia agenda yang terakhir. Maknanya dia kena tunggu sampai agenda perbincangan tentang penggantungan dia, tiba-tiba disahkan dia ditamatkan keanggotaan. Jadi tidak adil lah bagi dia. Kemudian mulai dari tarikh anggota berkenaan digantung, beliau tidak berhak memperoleh apa-apa faedah hak selama tempoh penggantungan kecuali menyuarakan hal penggantungan dalam mesyuarat agung sahaja. Keputusan pengantungan adalah tertakluk kepada pengesahan majoriti anggota dalam mesyuarat agung terawal. Selepas anggota tu kalau dia hadir, dia bagi penjelasan lah. Kalau tak hadir, anggota lembaga kena bentangkan apa yang telah dijawab oleh anggota dalam pertuduhan secara bertulis yang telah dihantar kepada anggota. Jadi anggota dalam mesyuarat agung tu kena bagi pengesahan majoriti sama ada nak sahkan ataupun tidak. Kalau dia mengesahkan pengantungan anggota tersebut, maknanya anggota tu bukan dah ditamatkan keanggotaannya lah, dan perlu dipulangkan balik wang dan sebagainya. Kalau keputusan pengantungan tidak disahkan oleh mesyuarat agung, koperasi hendaklah mengekalkan keanggotaan anggota tersebut dan membayar apa-apa faedah yang patut diterima anggota selama tempoh penggantungan. Jadi kes tentang penggantungan anggota dan juga penamatan anggota berserta dengan pengantungan dan penambatan anggota lembaga, dia agak tricky sikit lah. Jadi untuk perkara pengantungan dan penambatan anggota dan anggota lembaga, saya akan cuba bagi dalam bentuk case study dan minta awak semua discuss secara personal lah. Nanti mungkin lepas habis topik lembaga koperasi. Dan yang terakhir tentang penyelesaian wang anggota koperasi. Once ada beberapa perkara apabila telah ada berlaku situasi-situasi yang berbeza, bila wang anggota perlu dikembalikan. Dalam situasi ditamatkan keanggotaan, koperasi kena kembalikan wang anggota tersebut dengan segera tanpa apa-apa syarat. Tu kalau koperasi ada duit lah. Koperasi tak boleh lah nak lengah-lengahkan. Apa wang yang perlu diselesaikan? Wang yang telah ditolak. Kalau koperasi tu ada hutang dengan koperasi, contohnya dia ada masa lagi buat pinjaman dan sebagainya, kena tolak semua hutang-hutang dia, baki dia, contohnya dia ada saham, dia ada simpanan khas, dia ada modal yuran. Jadi semua wang dia kena tolak semua hutang dia dengan koperasi, balance dia baru dikembalikan kepada anggota tersebut. Jika anggota itu hilang upaya mental ataupun gila, hendaklah dikembalikan kepada siapa yang difikirkan wajar kalau dia tidak ada penama dan juga tidak ada pewaris.
Kalau dia mati, hendaklah dikembalikan kepada penama atau waris mengikut Seksyen 24 Akta atau kepada orang Islam, kepada wakil yang sahlah sebagai pentadbir pusaka, ataupun kalau dia tidak ada penama ataupun waris, dikendalikan oleh pegawai pentadbir pusaka. Jika anggota tu dia hantar notis untuk tarik diri, ya, wang anggota dikembalikan selepas akhir tempoh notis tersebut berakhir. Kalau dia tidak lagi bermustautin ataupun tidak bekerja atau tidak punya hartanah, dia dikembalikan kepada anggota tersebut dengan sewajarnya lah. Ya. Jadi ini kalau dia dah tak ada salah satu ni, dia akan jadi hilang kelayakan anggota, secara automatik dia ditamatkan keanggotaan lah. Jadi ini yang lembaga koperasi kena alert tentang syarat-syarat hilang kelayakan anggota koperasi. Okay. Dah habis pun. Ada sebarang soalan? Topik ni sebenarnya tak habis lagi ya. Pantasnya. Topik keanggotaan ni kita akan sambung dengan subsidiary koperasi dan juga ada beberapa keanggotaan section yang saya belum sentuh lagi, tapi saya tak sentuh hari ni lah, saya akan masuk minggu depan. Ada sebarang soalan? Madam, saya nak tanya yang penyertaan ekonomi anggota tu modal share dengan iuran ke? Penyertaan ekonomi anggota itu dalam prinsip koperasi ke? Ya. Penyertaan ekonomi anggota bermakna anggota perlu diberikan hak untuk terlibat sama dengan aktiviti koperasi. Ya, maknanya dia punya kewajipan dia sebagai anggota, dia kena bayar dia punya fee masuk, dia kena bayar modal share ataupun modal yuran kalau dia ada modal yuran. Ya, kemudian koperasi perlu memberikan peluang dan ruang kepada anggota untuk membuat kerjasama secara ekonomi dengan koperasi. Contohnya koperasi ada buat projek, dia kena open juga projek tu kepada anggota-anggota dia sebelum dia open kepada orang luar lah. Maksudnya penyertaan ekonomi oleh anggota-anggota. Dan juga kalau koperasi nak buat aktiviti ataupun perniagaan yang lain, koperasi tak ada modal. Jadi macam mana koperasi nak dapatkan modal? Dia open, maknanya contoh dia buka projek tu dengan simpanan ataupun dia open kepada anggota dia mengikut pelaburan-pelaburan yang tertentu yang koperasi nak wujudkan. Tengoklah contohnya kalau dia melabur untuk projek tu berapa percentage dia, 50-50 ke, 60-40 ke, itu perlu ditetapkan oleh koperasi lah macam mana caranya. Okey, lagi satu yang kerjasama antara koperasi tu macam mana? Kerjasama antara koperasi maksudnya koperasi dia perlu bekerjasama sebab kita tahu koperasi ni dia ada 3 jenis kan, koperasi asas, koperasi menengah dengan koperasi atasan. Ya, kalau kerjasama antara koperasi dia boleh bekerjasama secara menegak. Kalau menegak tu koperasi asas bekerjasama dengan koperasi menengah ataupun koperasi atasan yang lain. Selain kerjasama antara menegak, koperasi boleh juga bekerjasama secara mendata. Maknanya koperasi asas bekerjasama dengan koperasi asas yang lain. Ya, sebab koperasi ni kita kena bekerja, sebab konsep koperasi adalah kerjasama. Jadi selain daripada kita bekerjasama dengan pihak luar, contohnya dengan syarikat-syarikat, nak buat pelaburan, nak bekerjasama dengan pasaraya besar. Jadi kita lebih mengutamakan kerjasama dengan koperasi.
kita bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang lain untuk menjalankan sesuatu perniagaan ataupun kerjasama lah. Instead terus kita cari kerjasama dengan pihak luar, kita bekerjasama dengan pihak koperasi dahulu. Okay, terima kasih madam. Okay, ya Rowena? Batrisha. Eh, Kiranya okey, kerjasama antara koperasi tu ada kaitan dengan MOU tu? Ya, ada juga kaitan. Sebab bila kita menjalankan kerjasama antara koperasi ataupun bukan koperasi, kerjasama tu dia mesti dalam bentuk apa kerjasama yang kita nak buat. Contohnya kerjasama dari segi modal, sumbangan modal ataupun kerjasama dari segi pendidikan. Jadi macam mana bentuk-bentuk kerjasama ni nak buat? Kita buat secara MOU ataupun MOA. MOU tu maksudnya adalah Memorandum of Understanding ataupun MOA, Memorandum of Agreement. Itu adalah bentuk kerjasama yang kita nak buat. Ya, ataupun kerjasama dari segi partnership. Jadi bentuk-bentuk kerjasama tu boleh ada pelbagai. Itu koperasi kena identify sendirilah bentuk kerjasama yang koperasi nak buat. Yang MOU, MOA tu adalah bentuk kerjasama sahaja. Okay. Thank you, madam. Sama-sama. Okey, lagi? Any questions? Okey, kalau tak ada soalan, pukul 6 nanti seperti biasa saya akan post satu link Google Form dalam Google Classroom. Sila jawab soalan berkenaan topik hari ini selewat-lewatnya pada jam 7.30 petang hari ini. Boleh ke? Madam minta masa tu dipanjangkan boleh tak? Kenapa? Kena study dulu. Okey. Adalah nanti nak buat apa ke? Nak buat apa-apa? Sebab hari tu rushing sangat. Rushing sangat? Okey, boleh. Pukul berapa awak nak? Sebelum pukul 12 boleh? Pukul 12? Sebelum. 10 soalan je, Dik. Pukul 8 Awak? lah. Kalau awak tunggu lama-lama, nanti awak teringat. Kalau lepas isyak boleh? Okeylah, saya bagi sampai pukul 10 malam. Okay, terima kasih madam. Okey, kalau tak ada soalan lain. Dan satu lagi, saya akan hantar satu individual assignment dalam Google Classroom. Tapi mungkin bukan hari ni lah saya hantar. Mungkin tengoklah sebelum kelas minggu depan. Okay? Right, kalau tak ada apa-apa, terima kasih di atas kerjasama dan perhatian semua. Jadi saya harap semua boleh jawab soalan selewat-lewatnya pada 10 malam. Okay, Assalamualaikum. Bye. Thank you. Waalaikumsalam. Bye. Madam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih madam.